Okey. Nampak tak tu? Okey. Kita akan baca di sini dulu. Okey. Kalau ikut pasal lagu dia tadi. Ni. Okey. Tajuknya My New House. Come with me to my new house. Maksudnya apa? Hari datang ke rumah saya, ke rumah baru saya. Okay. My new house diulang. Come with me to my new house. I'm upstairs and you're downstairs. Nampak tak? Nak menunjukkan kedudukan lah. Saya kat atas, awak dekat bawah. Okay. I'm upstairs and you're downstairs. Maksudnya, my doll is in the kitchen. Rack is behind the door. My doll. Doll ni anak patung. Anak patung dia di boleh pergi minum air. Anak patung dia di dalam dapur. Rack is behind the door. Dekat belakang pintu ni ada racks. Okay. The toy are in front of the wardrobe. The toy ni mainan. Wardrobe ni baju. Almari baju. Okay, minum air sedikit. The toy are in front of the wardrobe. Mainan saya ada dekat depan bilik almari baju saya. My clothes are on the bedroom floor. My clothes ni baju-baju saya. Di atas bedroom ni bilik. Floor ni lantai. Lantai bilik dia. Okay. Sebenarnya lagu ni nak menunjukkan tempat-tempat berbeza dalam rumah. Okay, kita anggap rumah ni rumah yang ada dua tingkat. Okay. Sepatutnya dalam rumah awak dah tahu dahulukan rumah awak. Okay. Dalam rumah ada beberapa bahagian. Contohnya apa? Yang biasa orang jumpa dalam ni, kita boleh kata okay. Mula-mula kita katalah dalam rumah dia ada kitchen. Selalunya kebanyakan rumah ada kitchen, betul tak? Kitchen dapur, betul? Okay. Selalunya kadang-kadang orang akan makan dekat dapur. Tapi ada juga rumah yang dapur dia berasingan dengan tempat dia makan. Siapa tahu awak makan dekat mana kalau bukan dekat dapur? Kalau bukan dekat dapur, awak makan dekat mana? Bukan ruang tamu. Salah. Dekat ruang tamu. Salah. Ruang tamu ayat tu ke mana? Ruang tamu maksud dia ke mana? Makan. Ruang tamu tu maksud dia apa? Bukan atas sofa. Salah. Ruang tamu tu dah namanya ruang tamu adalah tempat untuk awak jumpa dengan tamu. Bukan sebenarnya tempat makan. Kalau orang kita beraya pun, beraya bukanlah makan kat situ. Tak. Jadi kalau orang, kalau dia tak ada tempat lain, dia tak ada makan dekat dapur, dia akan makan dekat dining hall. Dining hall. Okay, apa itu dining hall? Ruang makan. Okay, contoh macam ni Tengok ni. Okay, awak tengok kat dalam gambar tu sendiri. Dalam gambar ni, dia punya dapur dengan dining hall dia sekali. Nampak tak? Tempat makan dengan tempat masak dia sama. Tapi ada orang kadang-kadang meja makan ni dekat tempat lain. Selalunya dekat tempat yang jauh daripada kat kitchen dia. Supaya orang yang makan tak nampak siapa yang masak. Faham tak? Faham. Kadang-kadang awak kalau masak, segan lah tengok tukang terbalik yang tak pandai masak kan. Meletup ke terbakar ke kan. Betul tak? Goreng ikannya hangit lah kan. Kalau yang tak tahu masak. Jadi goreng telur pun hangit telurnya. Siapa sini pandai goreng telur? Siapa sini pandai goreng telur? Angkat tangan. Ada tak yang dah boleh goreng telur? Tak. Tak boleh? Okey. Boleh. Siapa yang dah pandai masak Maggi? Saya. Siapa yang dah boleh goreng telur? Pandainya masak Maggi. Saya. Senang nasi. Ya ke? Betul-betul pandai ke? Ada kejap garing, kejap telur hangus. Saya pandai. Ada orang dia telurnya hangit. Betul tak? Jadi kadang-kadang rumah yang besar kadang-kadang dia akan asingkan tempat masak, kitchen, dapur dengan dining hall, tempat makan dia. Tujuannya supaya orang yang makan dia tak adalah dia tengok-tengok orang yang masak tu, tunggu-tunggu. Itu dia. Jadi kita ada belajar pasal kitchen, selalunya sebelah dia kita ada dining hall.
Okey, macam ni awak tengok ni. Ni ruang tamu, betul tak? Ruang tamu ataupun dipanggil sebagai guest room. Okey, Yes. dengar Ruang tamu dipanggil guest room. Dengar. Okey, ada tak orang rumah dia asing tempat ruang tamu dia dengan tempat tengok TV? Ada tak rumah dia ruang tamu dia tak sama dengan ruang tengok TV? Ada tak? Ada tak? Saya tak tahu. Siapa yang rumah dia tempat tengok TV dengan ruang tamu lain? Sebab Tapi yang sebenarnya peliknya, dengar, sebenarnya kalau rumah tu patut ada macam ni. Ruang tamu dengan living room tak sama Guest room dengan living room tak sama. Living room ni tempat awak satu family duduk kat situ sambil tengok TV, awak boleh baca buku, main computer game. Itu ruang living room. Tengok TV. Guest room, dengar dulu. Guest room tempat awak terima tetamu. Selalunya bila jumpa tetamu, seronok tak nak tengok TV? Mana ada. Orang datang beraya selalu dia bukan nak tengok TV pun, dia nak tengok awak lah. Jadi kalau rumah yang besar, living room dengan guest room dia berbeza. Tapi sebab rumah sekarang banyak yang kecil-kecil, jadi terpaksa disekalikan. Living room pun sama, guest room pun sama. Jadi tamu datang, awak menyambut tetamu sambil adik awak tengok TV. Itu tempatnya jadi bising, betul tak? Nak berborak pun susah. Kan? Jadi selalunya kalau dia rumah yang besar, dia akan asingkan guest room dengan living room. Living room ni tempat awak, adik-adik awak tengok TV, main game, baring-baring, tidur kat sofa. Guest room ni selalunya dekat dengan pintu depan. Jumpa tetamu datang, mak ayah awak akan jumpa dengan diorang. Tak adalah nak pergi tengok awak tengok TV. Awak tengok TV sambil tiarap-tiarap baring-baring tengok TV. Tetamu datang, itu buat apa? Ada yang takut, malu, dia pergi masuk dalam bilik. Betul tak? Kan? Itu sebabnya. Jadi sebenarnya living room tu tak sama dengan guest room. Yang dalam ni, tengok ni. Awak tengok dalam gambar ni, ada TV tak kat situ? tak ada. Tak Tapi ada TV. saya ada. Nampak tak? Saya ada. Ya, saya tahu. Jadi tengok ni. Inilah dipanggil sebagai guest room. Kalau ada TV dekat ada situ, tempat main game, tempat situ lah nak baca buku, awak buat kerja sekolah pun kat situ, itu kita tak panggil guest room, kita panggil sebagai living room. Nampak? Living room Okey. Kemudian upstairs dengan downstairs awak dah tahu. Okey, upstairs atas, downstairs bawah kalau rumah 2 tingkat. Okey. Kemudian kita ada bedroom. Apa? Bedroom. Tempat apa? Bedroom tempat tidur lah. Kata tidur apa? Bilik tidur. Betul tak? Okey. Bilik tidur pun ada dua jenis. Perasan tak? Kalau bilik pun ada 2 jenis. Satu kita panggil bedroom biasa. Satu lagi master bedroom. Master bedroom ni macam ni. Selalunya mak ayah awak akan tidur dekat master bedroom. Dalam master bedroom ni selalunya ada, dalam tu dia lah ada tandas dia sendiri, ada aircon kan, betul tak? Dekat bilik awak selalunya tak ada tandas kan? Betul tak? Ada? Adalah tak rumah yang lain. Sebelah bilik. Bilik abah, bilik ibu awak asing dengan bilik awak, betul tak? Kadang-kadang dia orang ada tandas dia sendiri. Awak adik-beradik kongsi tandas, betul tak? Itu dipanggil master bedroom. Bilik awak yang tak ada tandas tu kita panggil bedroom biasa. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Tengok Okey. Sebenarnya dia nak tunjukkan kedudukan dia masa ni. Dalam lagu ni dia nak tunjukkan ada upstairs, ada downstairs, ada bedroom. Okey, seterusnya kita ada ini kita panggil apa? Ini kita panggil apa? Bathroom. Tapi ada orang dia salah anggap. Okey, apa beza bathroom dengan ada bedroom? Bathroom dengan toilet. Okey. Bathroom tu apa? Bathroom tu bilik apa? Bathroom bilik mandi. Bilik mandi. Okey. Dengar Bilik mandi.
bilik mandi kita ada bathroom. Yang ini menjadikan dia bathroom. Tapi kalaulah bilik tu ada toilet. Ini kita panggil toilet saja. Kita tak panggil bathroom. Kenapa? Yelah, ini bilik toilet. Ini adalah bathroom. Ada orang rumah dia kecil, tak cukup bilik, dia sekalikan toilet dengan bathroom satu tempat. Ada rumah yang besar, toilet dia beza, tempat bathroom dia pun beza. Nampak tak? Hari ni Ustaz nak ajar awak, mari tahu. Okey, kalau nak awak pergi toilet. Ada orang cakap, teacher, can I go to the bathroom? Kalau awak cakap, I want to go to the bathroom, awak nak pergi mandi ke? Betul tak? Ataupun, teacher, can I go to the toilet? Maksudnya awak nak pergi toilet je lah. Kalau awak nak pergi bathroom, mungkin juga awak pergi toilet mandi. Betul tak? Beza ini tandas toilet, ini bathroom. Jadi kalau rumah awak ada sekali, memanglah dia panggil bathroom. Tapi macam kat sekolah, yang diasingkan. Bilik mandi ada asing, toilet pun asing. Kena faham beza dia. Kat sekolah mana ada bilik mandi? Ada. Bilik guru kat bawah ada toilet dan juga tempat mandi. Ada shower sekali. Kita tak panggil toilet, kita panggil bathroom. Dekat bawah pejabat kan, dekat pejabat bilik besar kan, bilik muda kan, bilik ustazah kan. Bawah tu toilet dia ada tempat mandi. Okey, boleh? Okey, pergi muka surat seterusnya. Sama-sama baca. Okay, go to page 46. Tengok muka 46. Okay, hari ni kita banyak baca je. Okay, page 46. Okay, tengok vocabulary yang awak kena tahu. Okay, apa maksud ni? Cupboard. Nampak tak? Cupboard. 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 Almari. Apa? Almari dapur, cupboard. Okay? Kalau almari pakaian, apa beza cupboard dengan almari pakaian? Almari pakaian kita panggil wardrobe. Kalau almari dapur, cupboard. Boleh pergi. Okay. Ini cupboard. Selalunya kita simpan apa? Barang-barang dapur, pinggan, mangkuk kat sini. Okay, seterusnya kita ada armchair. Apa itu armchair? Armchair ni selalunya kursi tempat nak. Dia bukan kursi sofa. Kursi armchair ni kursi satu tunggal, lepas tu dia ada tempat tangan ni. Nampak tak? Ada resting tempat tangan tu. Yang tu. Selalunya dia satu je, dia tak ada dua. Dia satu orang je duduk situ. Kita panggil dia armchair. Selalunya ayah awak duduk situ. Ayah awak yang duduk situ, armchair. Tapi kat rumah saya ada armchair, tapi kenapa ada sofa je saya? Tak tahu. Kalau ini satu kita panggil armchair. Lebih dari satu kita panggil sofa. Faham tak? Yang hujung sofa tu ke? Tak, dia kalau armchair, satu orang je duduk situ. Kalau lebih daripada seorang kat situ, kita panggil sofa. Kalau satu orang ada tempat tangan, kita panggil armchair. Kalau lebih daripada dua, apa? Apa? Kalau armchair tu tak semestinya dia ada tu ke yang macam tu. Armchair dia mesti ada tempat lengan. Dia mesti ada tempat lengan. Tempat lengan ni mesti ada. Armchair tu yang dia punya kanan dengan kiri tu ada macam kayu kan Ustaz? Tak semestinya kayu. Kadang dia boleh juga batu ataupun besi. Tak kisah. Yang penting dia satu dan juga ada tempat ni. Kadang-kadang belakang dia boleh dibaringkan. Tempat ni boleh dibaringkan. Okey. Tengok ni. Okey, ini apa pula? Ini bookcase. Okey, bookcase. Tempat rak buku. Rak buku, bukan almari buku rak buku. Seterusnya kita ada fridge atau nama panjang dia refrigerator. Ataupun nama pendek dia fridge. Peti ais lah. Peti ais. Okey, last kali kita ada hall. Hall ni dia bukan apa tau. Hall ni adalah satu ruang dekat tengah-tengah rumah. Selalunya bila awak masuk je,
rumah tu, awak akan sampai dekat hall. Dekat hall ni tempat selalunya orang letak kasut, orang sangkut payung, sangkut baju kot yang hujan, baju hujan. Dia akan gantung dekat hall tu. Okey, pergi kat bahagian. Okey, pergi dekat bahagian bacaan ni. Okey. Tengok sama-sama kita baca. Saya baca, awak tunjuk. Jadi awak dekat tempat yang saya tunjuk tu. Supaya tahu makna dia. Okey. Mom. Tengok saya baca. Awak tunjuk je. Tunjuk tempat yang saya baca tu. Where are my trainers? Mom, where are my trainers? They are in the bedroom. They are in the bedroom. In the box next to the bookcase. In the box next to the bookcase. Okay. Mom, these are my trainers. They are Tony's. Okay, ni apa? Mom, whose socks are these? Mom, whose socks are these? They are mine, kata budak ni. Apa nama dia, lupa. Okay. They are mine, kata dia. Okay ni, siapa punya? Dia punya. Okay. Ayah pula tanya. Whose shirt is this to? Whose shirt is this to? It's yours, Bill. It's yours, Bill. Ni baju siapa ni, Su? Baju awak, Bill. Bapak dia dengan serika. Now, where's my coat? Now, where's my coat? It's on the armchair in the hall. It's on the armchair in the hall. Okay, tengok gambar ni. Okay. Oh dear. Oh, that's my coat. Isn't hers. That's my coat. It isn't hers. And that's not his. It's my shirt. Kata adik ni. Okay. Ayat pertama ni, saya bahasa Melayukan Ana tanya kepada mak dia. Okay, Mom, where are my trainers? Maksud dia, trainer ni apa? Awak tahu tak? Kasut sukan. Trainers ni nama panggilan untuk kasut jogging, kasut sukan tu. Nama dia trainers. Mom, where's my trainers? Tanya Ana kepada mak dia. Mak, manakah kasut sukan saya? Mak dia kata apa? They are in the bedroom, in the box next to the bookcase. Ada dalam bilik, dalam kotak di sebelah dengan rak buku. Okay. Ana tanya lagi. Mom, they aren't my trainer. They are Tony's. Mak, ini bukan trainer kasut jogging saya. Ini milik Tony. Adik dia cakap, Mom, whose sock are these? Mak, ni stokin siapa pula? Kata adik dia Tony tu. Ni stokin siapa pula? Jawab Ana, they are mine. Stokin tu saya yang punya. Dekat seterusnya, what shirt is this to? Whose shirt is this to? Siapa punya baju kemeja ni tu? It's yours, Bill. Awak punya lah, Bill. Kata mak kepada ayah dia. Now, where's my coat? Mana saya punya coat ya? Ayah dia jawab, it's on the armchair in the hall. Ada dalam ruang lega di atas kerusi malas ataupun armchair. Dalam bahasa Melayu kita panggil kerusi malas Okay, bila dia pakai, mak dia pun terkejut. Oh ayah dia pun tengok baju dia. Senting. Lengan ni pun senting, yang itu baju dia pun senting. Jadi kata Ana, that's my coat, it isn't hers. Itu coat saya, bukan mak punya. And that isn't his, it's my shirt. Tengok tu, baju tu bukan milik abah, ayah, itu baju saya. Okay, faham tak cerita dia? Faham tak cerita dia? Faham. Okay, saya ambil awak tahu. Ini furniture, perabot. Awak juga tahu, apa lagi?
awak juga tahu pakaian dan juga sepatutnya awak tahu macam mana nak gunakan ayat untuk menunjukkan milikan. Okey, awak tengok Tengok ni. Apakah maksud ayat milikan ataupun possession? Tengok. My tu menunjukkan barang tu kepunyaan kita. Where are my trainer? Barang tu kepunyaan kita. Okey? My. Tu barang tu kepunyaan kita. Contoh, my name. Nama tu kepunyaan saya tu, nama tu adalah Hidayat. Contoh. Okey. Seterusnya, possession yang seterusnya kita ada tengok. They are mine. Itu semua milik saya. Mine tu saya punya. Mine Mine ni saya punya. Mine ni kepunyaan saya. Sama juga. Okey. Selain tu, kalau nak merujuk kepada milikan sesuatu kepada orang lain, awak kena tambah IS. Nampak kat belakang tu? Nampak? Okey, tengok Mom, these aren't my trainer. Ini bukan saya punya. Mine. Aren't mine. Bukan kepunyaan saya. They are Tony's. Trainer ni kepunyaan Tony. Sebab tu belakang dia ada S. Nampak tak? S tu menunjukkan kepunyaan. Bukannya is saja. Yang kat sini, Tony's ni menunjukkan kepunyaan. Contoh. That's my car. Ataupun, that's Hidayat's car. That's Hidayat's toy. That's Hidayat's computer. Ada S menunjukkan barang tu milikan orang yang disebut. Okay? Sama juga yang ni. Ini untuk mengatakan benda tu kita punya. Ini menunjukkan they are mine. Itu menunjukkan saya punya. Barang tu saya punya. Okay. Juga boleh tunjuk kat sini, tengok ni. Whose shirt is this, Sue? It's yours. Kalau mine ataupun Tony's ada S. Kalau yours ni menunjukkan kepunyaan orang lain. Yours. Ni awak punya. This is your pen. This is your fault. Ini kesalahan awak. This is your fault. Awak lah yang salah. Kepunyaan awak. Salah tu kepunyaan awak. This car is yours. Ayah berikan kereta ni untuk awak. This car is yours. Ayah berikan kereta ni untuk awak. Boleh? Okay. Jadi, tolong highlightkan ada beberapa perkataan yang awak kena tahu maksud dia. Menunjukkan dia kepunyaan. Possession. Okay? Tolong gariskan Boleh? Okay. Benda tu awak tulis dulu kat atas ni. Tolong tuliskan possession. Possession. Kat mana Ustaz? Atau ni. Tulis sendiri je. Possession. Possession. Okay? Pemilikan. Okay? Selepas awak tulis possession. Okay. Possession. Tolong ni. Okay. Tolong gariskan my. Dah? Selepas my, gariskan perkataan Tony's. My tu menunjukkan kepunyaan saya. Orang lain, Ustaz Tony's. tak nampak. Apa? Ni. Possession. Gariskan perkataan my. Ustaz, Ya, saya. tak tahulah nak eja possession tu. Possession. Possession. Okey, kepunyaan milik. Okey. Ni apa? Gariskan Tony's. Kemudian gariskan mine. Gariskan mine. Kemudian gariskan yours. Milik orang lain, yours. Ya. Okay. Okay. Seterusnya gariskan hers. Hers. Milik perempuan itu. Hers. Milik perempuan itu. Kalau lelaki, his.
milik lelaki itu. Okey? Kita ada hers dengan his. Boleh? Okey. Ini nak belajar sambil awak belajar tentang tempat dengan belajar tentang milikan. Awak juga tahu tentang keadaan baju lah. Okey. Tengok saya ulang balik. My ni saya punya. Saya ulang My saya punya. Tonis ataupun ada S kat belakang, milik orang itu. Mine pun saya punya ataupun kepunyaan saya. Yours ni apa? Kepunyaan kamu. Yours. Dan yang bawah sekali kita ada hers. Hers ni milik perempuan itu. His ni milik lelaki itu. Okey, ada apa soalan tak tentang ni? Tak ada. Tak ada? Ustaz, Apa? tak pandai dah nak eja pos apa entah. Possession. Eja sama-sama P-O-S-S E-S S-I-O-N. Possession. Possession. Milikan ataupun kepunyaan. Nak bagi tahu barang tu kepunyaan siapa? Barang tu milik awak, milik si dia, orang tu punya, lelaki itu punya, perempuan itu punya. Itu yang kita belajar hari ni. My, mine, Tony's, hers dengan his. Yours pun untuk orang lain dia. Itu maksud possession. Possessive noun lah maksudnya. Kata nama yang menunjukkan kepunyaan. Okay? Okay. Kita test sikit. Pergi muka surat 47. Tengok muka surat 47. Dekat atas tu dia dah tunjukkan. Contoh nampak tak? Okay. Whose coat is this? It's mine. Whose trainer are these? It's Tim. They are his. They are teams ni maksudnya milik tim. Ini kepunyaan lelaki tim itu. Nampak? Jadi tengok ni. My ni saya punya. My ni kepunyaan saya. Ni awak punya, kepunyaan awak. Ini dia punya, lelaki itu. Dia punya, perempuan itu. Nampak? Boleh? Okey, cuba jawab bahagian dua ni. Okey, nombor satu dia jawabkan. Okey. These are Anna's trainer. Jawapannya these are hers. They are Tony's. Okey, tengok gambar ni. These are Tony's socks. Jadi jawapannya apa? Jawapannya apa untuk nombor dua ni? They aren't. Tak ya, this. These and This and his. and his. Okay, this and his. They are. Siapa nama dia? Apa? Anna. Anas. Okay, dia Anas kena ada S kat belakang. Nampak tak? Nampak. Kena buat ada S. Okay, this and his. They are Anas. Ini bukan milik. Pergi tandas. Siapa tu? Abang Naim ni siapa? Anak siapa ni? Okay. Seterusnya. Saya ikut. This is Sue's coat. Ya ke? Bukan. This isn't hers.
Dia. Dia apa? Dia anak. Anda tambah S. Yeah, sama juga. This isn't Bill. Sorry. This isn't Bill. Sorry. Ini bukan. This isn't his. Baru betul. Dia Tony. Okay. Ada apa soalan? Okay. Belum. Kalau awak ada masa, boleh buka awak punya buku nota tu, buku tulis tu. Boleh buat tajuk hari ni, possession. Nota tu je. Exercise book. Exercise book. Tulis je nota. Nota untuk peribadi awak tulis sendiri. Contohnya. Ustaz, Ya, saya. nota apa? Nota tak ada, buat nota awak sendiri saja untuk tajuknya hari ni. Possession. Ni possession ni tadi. Buat nota awak sendiri. Contoh macam ni. Sekejap, saya ambil kertas Jika saya ditandas. Okey, contoh awak buat nota sendiri kat kertas awak buku kosong tu. Okey. Contoh tajuk hari ni possession kan? Kepunyaan. Possession. Okey, ni awak punya main topik. Contoh kemudian kita dah belajar tadi apa? Ada my, betul tak? Kemudian kita ada mine. Kemudian kita ada yours. Kemudian kita ada his dengan hers. Awak boleh buat nota awak sendiri. Macam ni contoh Ustaz, kat buku tulis ke? Ya, kat buku tulis. Buat nota sendiri, tak apa. Yang penting awak faham apa maksud beza dia ni. Habis ni awak buat dia punya nota kecil. Okey, apa nota dia? Contoh. Apa? My ni apa? Saya punya. Saya punya. My ni sama juga. Kepunyaan saya. Awak punya. Yours, awak punya. His ni apa? His ni milik lelaki. Itu. Hers ni milik perempuan. Itu. Ini je notanya.
Tak payah banyak, tak payah pening-pening. 5 je cukup. Ini untuk diri sendiri Ada masa kadang-kadang awak boleh je buat nota sendiri untuk awak faham ingatkan dia punya nota hari ni. Okay? Macam ni. Ni lagi possession. Ya, apa dia? Mine tu kan kepunyaan saya kan? Ya, kepunyaan saya. Kalau Minecraft, okay, dengar sini. Mine ada 2 makna Mine dari segi maksud boleh awak punya ataupun mine ni adalah lombong. Lombok. Lombong. Lombong ni awak tahu tak apa benda? Lombong ni tempat yang kita guna untuk gali tanah untuk ambil benda lain. Contoh, ada lombong biji timah. Jadi, awak gali tanah untuk cari biji timah. Ada lombong besi, awak pergi masuk korek tanah cari besi. Ada lombong emas, awak korek tanah cari emas. Itu lombong. Kalau macam Minecraft tu, awak main Minecraft game kan? Minecraft dia cari apa? Korek tanah cari apa? Diamond. Cari diamond kan? Cari barang-barang kan? Sebab tu nama dia Minecraft. Minecraft tu maksudnya awak korek tanah, bina bangunan, betul tak? Bina tanah, buat tanah awak kan, betul tak? Sebab tu nama Minecraft. Okay. Tapi mine kat sini milik. Boleh ada 2 jenis. Satu maksud dia mine ataupun saya punya. Satu lagi mine ni lombong ataupun melombong. Melombong ni maksudnya awak korek tanah ke, korek bukit ke, korek lubang ke untuk mencari benda. Tu Minecraft. Mine. Bukan game aja. Yang awak belajar tu lah Minecraft. Boleh? Boleh. Okay, ada apa soalan tak? Ada lagi 10 minit. Come, cuba try. Jadi faham maksud mine tu apa dia? Mine tu apa? Yours tu apa? Hers tu apa? Oh, lupa satu lagi. Ada satu lagi Awak kena tambah satu lagi. Nama orang. Nama orang contoh apa? Tonis ada S. Ni dia punya point. Maksud dia apa? Milik Tony. Ada S tu maksudnya Tony punya. Milik Tony. Barang tu milik Tony. Ada S di situ kan? Tu maksudnya milik Tony. Ustaz, Ya, saya. Tony tu apa? Tony tu nama orang. Kalau ada awak tukar nama lain, jadi benda milik lain lah. Ikut nama sesiapa. Contoh nama awak. Contohlah. Siapa nama awak? Tomato. Letaklah siapa-siapa punya nama. Kalau barang tu kepunyaan dia, mesti ada S kat belakang kan? Macam ni. Contohlah awak nak tukar. Nama dia, Sarah lah, Sarah. Jadi tukarlah. Milik Sarah. Contoh macam Asim. Okay. Asims. Asims. Maksudnya apa ni? Maksudnya apa? Milik Asim. Kan? Macam ni Hidayat. Okay, Hidayat. Ada S kat belakang. Menunjukkan apa? Milik Hidayat. Faham tak? Faham. Itu maksud dia. Tak semestinya Tony aja. Yang ada S dekat belakang ni. Ya, apa? Hers tu apa? Apa? Hers tu milik perempuan itu. Hers tu milik perempuan itu. His tu milik lelaki itu. Boleh? Boleh. Okay. Saya nak bagi masa lah. Okay. Sekarang ada lagi. Okay. Saya tutup dulu